اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bahjah Mardiyah, muka surat 38. Muka surat 38, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika selesai ia, orang itu, yakni orang muwafiq. Maka jika selesai ia, orang itu tu badal kepada ia. Maka jika selesai ia, selesai daripada membaca Fatihah, makmum yang muwafiq selesai membaca Fatihah, bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempatnya, yang keempat imam. Makmum muwafiq selesai membaca Fatihah, imam memulai masuk kepada rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat, iaitu rukun yang keempat, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir di sini yakni duduk bagi tasyahud akhir. Bukan membaca tasyahud akhir. Sebab kita bicara di sini rukun panjang yang keempat, iaitu rukun fi'li, rukun perbuatan. Duduk bagi tasyahud akhir itu rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir rukun qauli. Yang mana terkadang apabila disuruh bilang rukun 13, yang menyebabkan terkadang tak cukup rukun 13-nya, yang ke-12 tertik dah, habis dah. Biasanya hak manakah yang ketinggalan pada bilangan? Suruh bilang rukun 13, dia pun bilanglah. Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri, yang ke-12 tertib, habis dah. Bukan yang ke-13 tertib. Jadi maknanya di tengah tu satu rukun yang dia terlupa nak sebut. Mana biasanya adalah rukun fi'li, duduk bagi tasyahud akhir. Selepas daripada rukun sujud 2 kali, kemudian duduk antara 2 sujud. Selepas daripada duduk antara 2 sujud, duduk bagi tasyahud akhir. Duduk bagi tasyahud akhir, rukun yang keberapa? Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rakaat, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali, yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Tak, betul tak? Malu kat orang ni. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, ni banyak ketinggalan. Duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tu. Yang ke-10 barulah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca selawat. Yang ke-12 memberi salam. Yang ke-13 tertib. Biasanya rukun yang ke-9 tu. Duduk bagi tasyahud akhir tu orang dia terlupa nak
nak bilang. Tak ada orang tinggal rukun duduk bagi tasyahud akhir. Cuma dia terkadang terlupa nak bilang. Jadi akhirnya yang ke-12 tu tertik dah. Jadi kurang satu. Biasanya rukun yang ke-9 tu. Duduk bagi tasyahud akhir rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir rukun qauli. Sebagaimana berdiri rukun fi'li. Membaca takbir dan membaca Fatihah rukun qauli ketika berdiri hak rukun fi'li. Jadi sekarang ni kita bukan pergi kepada membaca tasyahud akhir, pergi kepada rukun panjang yang keempat iaitu duduk bagi tasyahud akhir. Membaca ataupun belum atau tak ada masalah tu, dia duduk tu. Atau berdiri imam kepada qiyamnya, kepada berdiri. Itu rukun panjang yang keempat. Dan tiada mengapanya jika telah mendahului akan dia, akan makmum yang muafiq tadi ni, duduk istirahah. Duduk istirahah oleh imam. Imam duduk istirahah. Duduk istirahah ni, yang mana dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan yang masyhur, selepas daripada sujud yang kedua, sebelum kita bangun kepada berdiri, sama ada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat, disunatkan duduk istirahat. Berhenti sekejap situ. Duduk betul-betul sebagaimana duduk antara dua sujud. Duduk betul-betul. Daripada sujud yang kedua, rakaat yang pertama, nak naik pada rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga, nak naik pada rakaat yang keempat. Maka disunatkan duduk istirahat di situ. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun kebanyakan pandangan ulama tidak ada duduk istirahat di situ. Selepas daripada sujud yang kedua, rakaat pertama atau rakaat ketiga, terus sahaja bangun kepada berdiri. Tapi pandangan masyhur dalam mazhab Syafi'i kita, duduk istirahat sekejap situ. Kemudian barulah tekan tangan kembali, terus kepada berdiri rakaat kedua atau rakaat keempat. Disunatkan duduk istirahat. Duduk istirahat ni bangkit daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua atau rakaat keempat. Adapun bangkit daripada sujud sejadah, hak subuh pagi esok, subuh pagi esok, lepas dia sujud sejadah, tidak ada duduk istirahat. Ada juga hak jenis duduk istirahat, tidak ada. Di situ memang tidak ada. Selepas dia sujud sejadah, bangkit pada berdiri kembali, di situ tidak ada duduk istirahat. Pada ni. Jadi sekarang ni, tu imam daripada sujud yang kedua, tu imam bangkit. Tu imam duduk istirahat, atau tidak mengapa. Atau barang yang ia barang menyerupai rupa rukun sekalipun, iaitu duduk bagi tasyahud akhir. Ini betul. Duduk bagi tasyahud akhir. Jadi tu imam rakaat yang kedua. Tu imam duduk tasyahud akhir. Tidak mengapa tu. Sebab tasyahud akhir bukan rukun panjang yang keempat. Tasyahud akhir, duduk bagi tasyahud akhir adalah sunat ab'ad. Duduk bagi tasyahud akhir, sunat ab'ad. Membaca tasyahud akhir, sunat ab'ad. Selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal, sunat ab'ad. Selawat atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir, sunat ab'ad. Di situ ada 4 sunat ab'ad. Tasyahud awal. Tasyahud awal, bukan tasyahud akhir ni. Hak bukan rukun ni. Tadi barulah duduk bagi tasyahud akhir, itu rukun panjang yang keempat. Adapun kalau tu imam duduk bagi tasyahud awal, itu sunat ab'ad. Bukan rukun panjang yang keempat. Kita biasa, apabila tanya sunat ab'ad, jawapan kita 2. Iaitu kunut dan membaca tasyahud awal. Jawab 2. Sunat ab'ad ada 8. Yang pertama, berdiri ketika membaca kunut, itu sunat ab'ad. Maknanya ketika membaca kunut, dia turun ke bawah, duduk baca kunut. Dia membaca kunut sunat ab'ad, tapi dia tidak berdiri, dia meninggalkan satu sunat ab'ad, sunat sujud sahwi. Tapi nak ceritanya, berdiri itu sunat ab'ad, sunat ab'ad fi'li, membaca kunut sunat ab'ad, yang kedua
kita selawat selepas membaca kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sunat abad yang ketiga. Wa ala alihi. Selawat atas keluarga Nabi, sunat abad yang keempat. Situ ada 4 sunat abad. Ketika tasyahud awal, ada 4 sunat abad. Yang pertama, duduk bagi tasyahud awal, sunat abad. Membaca tasyahud awal, sunat abad. Selawat ke atas Nabi selepas daripada membaca tasyahud awal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sunat abad yang ketiga. Wa ala ali sayyidina Muhammad selepas daripada tasyahud akhir. Itu sunat abad yang keempat. Duduk bagi tasyahud awal, itu sunat abad. Bukan rukun panjang yang keempat. Duduk istirahat, bukan rukun panjang yang keempat. Itu tidak mengapa. Duduk bagi tasyahud awal pun tidak mengapa. Maka rokok ia muafiq. Yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Jawabnya, maka didapat akan rakaat makmum dia muafiq. Dan hendaklah, yakni wajiblah, ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Dia pun meneruskan aturan sembahyang diri dia. Rokok, iktidal, sujud, barulah kembali mengikut imam. Jadi sekarang ni pergi kepada bicara makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq ni berlaku keuzuran. Yang mana makmum muafiq ni contohnya dia terlupa membaca Fatihah. Rakaat pertama, imam baca doa iftitah, imam baca Fatihah kuat. Imam membaca surah, dia lupa untuk membaca Fatihah. Imam Allahu Akbar, rakaat, baru dia sedar. Fatihah tak baca lagi. Makmum ni makmum muafiq. Kita kelas terdahulu tekan dah. Dia punya takrif definisi muafiq, takrif definisi masbuk. Muafiq makmum yang dapat masa satu Fatihah dan berdiri sebelum imam rakaat. Masbuk sebaliknya makmum tidak dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Anggarannya masa satu Fatihah pertengahan adalah 25 saat. Itu anggaran. Jadi contohnya, rakaat pertama, imam takbir ihram, kita pun Allahu Akbar takbir ihram. Imam membaca doa iftitah, kita pun membaca doa iftitah. Selesai, imam pun memulai membaca Fatihah yang kuat. Contoh maghrib isyak lah. Imam membaca Fatihah yang kuat. Daripada takbir kita makmum tadi, sampai kepada imam membaca Fatihah kuat tu, dapat tak lagi masa satu Fatihah? 25 saat dah dapat ke tak lagi? Kita belum baca lagi Fatihah. Tu imam pun belum lagi baca Fatihah. Tu imam baru nak memulai membaca Fatihah. Tapi daripada takbir kita sampai ke imam memulai membaca Fatihah yang kuat, dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat masa, kita muafiq dah. Kita muafiq. Masa takbir tadi, imam takbir, kita pun takbir, kita makmum. Muafiq ke masbuk? Belum tahu lagi. Masa pun berjalan, masa yang berjalan tu kita gunakan masa tu untuk membaca doa iftitah. Panjang doa iftitah. Imam memulai bacaan Fatihah kuat, kita sudah dapat masa. Maka kita menjadi makmum muafiq. Kita makmum muafiq. Bila makmum muafiq, wajib membaca Fatihah sendiri. Imam sama sekali tidak akan menanggung. Fatihah makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq, rakaat tanpa membaca Fatihah, bahkan tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Sebab makmum muafiq, hukumnya seperti imam. Makmum muafiq, hukumnya seperti orang sembahyang seorang diri. Wajib membaca Fatihah sendiri. Rakaat tanpa membaca Fatihah, rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, batal sembahyang. Yang Fatihah ditanggung oleh imam hanyalah makmum yang masbuk sahaja. Jadi kena jelas molek makmum muafiq, takrif definisi dia macam mana, makmum masbuk, takrif definisinya macam mana, sebab hukumnya sangat berbeza. Kalau kita menyalahi hukum, kita makmum muafiq buat sebagaimana makmum masbuk, kita makmum masbuk buat sebagaimana makmum muafiq, batal sembahyang. Bukan luput fadilat berjemaah 27, bukan.
Jadi definisi tu kena faham molek. Dapat masa satu Fatihah, muafiq namanya. Tak dapat masa satu Fatihah, masbuk namanya. Saya contoh sebelum ini, makmum masbuk, makmum yang saya contoh, makmum yang lambat gerak diam. Lambat gerak diam kerana dia sakit pinggang ke, sakit lutut ke, sakit belakang ke, tak kira lah. Ataupun makmum tergemuk. Contohnya, selepas dia tasyahud awal. Tok Imam bangkit pada rakaat yang ketiga. Makmum yang cergah yang lain sudah berdiri lama dah bersama dengan Tok Imam. Tapi makmum yang uzur ni, yang sakit ni ataupun yang gemuk ni, dia nak bangun tu terkia-kia. Jadi tegaknya lambat. Tok Imam sudah membaca 2-3 ayat Fatihah, barulah dia boleh tegak pada rakaat yang ketiga. Tegak makmum ni sampai imam rakaat nanti dapat tak masa satu Fatihah. Tak dapatlah sebab dia tegak lambat. Maka masbuklah dia je. Imam rakaat dia wajib rakaat semata, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Itu saja. Rakaat keempat samalah juga. Daripada rakaat ketiga duduk di bawah, Tok Imam naik rakaat keempat. Orang hak uzur tadi ni. Orang yang sakit, orang yang gemuk tadi contohnya, imam tegak rakaat keempat 2-3 ayat Fatihah dah. Barulah dia boleh tegak rakaat keempat. Daripada tegak makmum rakaat keempat tadi sampai imam rakaat, dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan. Hak di bulan saat tadi. Tak dapatlah sebab dia tegak lambat. Masbuklah makmum ni, imam rakaat wajib rakaat semerta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Itu saja. Dia punya takrif, definisi muafiq dan masbuk. Cukup simple. Tapi terkadang di sinilah hak problem. Hak mudah tapi sini ni dia problem dah. Dia rosak dah sini. Nanti dulu waktu ni kita akan berjauhkan banyak hak muafiq masbuk ni. Dia di situ rosak kerana dia belajar pasal salah, belajar salah. Muafiq dan baca Fatihah, sempat membaca Fatihah. Masbuk tak dang membaca Fatihah. Masbuk tak sempat membaca Fatihah. Balik awal. Salah sangat-sangat. Hak ni hak menjadi masalah. Sebab saya mengajar permulaan dahulu, tak beri penekanan mana. Masa ni, masa. Okey, masa. Sampai, ni muafiq wajib menyedahkan Fatihah. Ustaz muafiq macam mana? Kan dia tak dang baca Fatihah imam rakaat dah kan? Bukan dang tak dang baca Fatihah. Sempat tak sempat membaca Fatihah? Bukan. Sempat tak masa. Masa tu, kita tidak membaca Fatihah. Contoh tadilah. Lepas tu takbir, lepas imam takbir, kita pun takbir. Masa digunakan untuk membaca doa iftitah. Tapi masa tu sudah berjalan, dapat sahaja masa satu Fatihah, kita makmum tadi ni namanya muafiq. Kita membaca Fatihah belum, Tok Imam pun baru nak memulai membaca Fatihah yang kuat. Dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Itu saja. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Salah faham sangat kalau menyatakan muafiq masbuk rakaat pertama sahaja. Contoh tadilah makmum yang lambat gerak diam kerana keuzuran, kerana gemuk. Kemungkinan rakaat ketiga keempat dia jadi masbuk. Tetapi kalau kita tak perhati masa. Kita pun Allahu Akbar, kita membaca Fatihah apa semua. Kemudian imam rakaat. Ataupun daripada tasyahud awal, imam bangkit pada berdiri, kita pun bangkit pada berdiri. Tapi sekejap je imam rakaat. Kita ni masa tu kita tak bagi tumpuan. Tak perhatilah masa tu. Dapat ke tidak masa satu Fatihah. Sebab apa ni? Sepuk-sepuk orang panggil. Nampak cepat sangat imam rakaat ni. Imam mempercepatkan bacaan dekat 3 ke 4. Kita pun syok. Dapat ke tak dapat masa. Bukan syok takrifan muafiq masbuk. Kalau syok situ kena ngaji molek. Tak boleh syok takrifan dia. Cuma kita takrifan, definisi, pengenalan muafiq masbuk jelas. Tapi masa tu kita tak perhati kepada masa. Apabila Tok Imam rakaat, kita pun jadi syok. Rasa-rasa macam dapat masa di permasaan. Rasa-rasa macam tak dapat masa satu Fatihah. Bukan tengok jarum jam ni. Jadi kita tak pasti ni dapat masa ataupun tidak.
Hukum kita muafik, wajib menyudahkan Fatihah. Ini atas pandangan yang muktamad. Pandangan hak mudah. Kita syok, imam rokok. Dapat tak masa tadi, rasa-rasa macam dapat masa. Tapi dah dapat masa pula, kita baca titah dulu ke, contohlah. Jadi kita syok, dapat tak dapat masa. Jadi pandangan muktamad, dihukumkan makmum ni makmum muafik, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Jadi sekarang, makmum ni makmum muafik. Imam membaca Fatihah, dia dengar imam membaca Fatihah yang kuat. Kemudian, imam membaca surah, dia terlupa untuk membaca Fatihah. Ini di antara masalah dalam kitab Bahjah Mardiyah ni. Kemudian, imam rokok, barulah disedar belum membaca Fatihah. Memanglah tidak sempat membaca Fatihah. Sebab apa? Sebab dia terlupa. Ke panggil macam mana? Panggil tidak sempat tau. Di antara contoh nanti dia akan datangkan contohnya. Imam lupa membaca surah. Imam lupa membaca surah. Ini pernah berlaku hari Jumaat. Imam membaca doa iftitah. Makmum membaca doa iftitah. Habis doa iftitah sudah dapat masa. Sudah muafik dah. Imam membaca Fatihah kuat. Makmum tidak membaca lagi lah. Sebab tunggu nanti imam membaca. Selesai membaca Fatihah. Tiba-tiba imam ni. Selesai baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia rokok. Lupa nak membaca surah. Sempat tak membaca Fatihah? Memang tak sempat. Tapi dapat tak masa satu Fatihah? Dua Fatihah pun dapat masa. Muafik ni. Bila muafik, wajib menyudahkan Fatihah. Tetapi seramai-ramai makmum hari Jumaat, ini bukan makmum Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni. Ni makmum hari Jumaat. Kesemuanya rokok tanpa membaca Fatihah. Buat hukum sebagai masbuk, batal sembahyang. Ini pernah berlaku. Satu masjid. Semua makmum melakukan hukum seperti masbuk. Fatihah tidak dibaca, ditanggung oleh imam. Walhal ianya muafik, tidak ditanggung bacaan Fatihah oleh imam. Rokok tanpa membaca Fatihah, batal sembahyang. Jadi kenapa beranggapan di situ masbuk? Mungkin, saya tidak sempat membaca Fatihah. Saya tidak dang membaca Fatihah. Sebab imam selepas selesai membaca Fatihah, imam lupa untuk membaca surah. Imam tu rokok. Jadi saya tidak sempat membaca Fatihah. Saya tidak dang membaca Fatihah. Masbuklah saya. Mungkin anggapan dia gitu. Salah sangat-sangat. Batal sembahyang. Sebab dia bukan masbuk. Dia muafik. Tapi buat hukum seperti masbuk. Batal sembahyang. Sebab dia tidak membaca Fatihah. Memang dia belum sempat membaca Fatihah. Tapi dapat tak masa? Dapatlah. Masa sama-sama baca doa iftitah tadi. Dapat tak masa? Imam membaca Fatihah kuat. Lagilah dapat masa. Tapi imam lupa untuk membaca surah. Imam rokok. Tak ada batas maya. Surah bukan rukun pun, sunat je. Ini cerita tu imam yang terlupa membaca surah. Dan ada satu kisah tu imam sengaja meninggalkan bacaan surah. Ini cerita betul. Tu imam ni dia mengajar. Mengajar bab muafik masbuk. Tu imam sendiri. Apa panggil apa? Tuk bomo kapung ni tak berapa laku. Dia kena ambil, dia kena tuk bomo luar. Baru jadi. Jadi, tak ada. Pahala tuk bomo ni. Jadi tuk imam kapung dia mengajar muafik masbuk. Separuh anak makmum dia duduk luar. Separuh je dengar. Separuh je belajar, separuh duduk luar. Sebab apa? Tuk imam. Kawan kita budak-budak. Bisa gitulah. Tuk imam ni paling panasan ke macam mana. Tuk imam baca Fatihah macam biasa. Selesai baca Fatihah. Tuk imam pun Allahu Akbar. Tak baca surah. Waktu betul-betul sengaja tinggal. Bukan rukun semayang. Tak boleh terah buat. Terah tinggal. Tinggal bacaan surah. Rokok. Jadi makmum yang belajar tadi, dapat masa tak sempat baca sebab kita bercadang nak baca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Tak sempat baca, itu masalah. Dapat tak masa? Dapat muafik. Hak mana belajar? Mereka menyudahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan dari imam 3 rukun panjang. Hak duduk luar tadi, tak dang baca Fatihah ni, dia pun rokok buat macam makmum masbuk.
Sudah semayang tu imam pun tanya. Mana hak rakaat pertama tadi tidak membaca Fatihah? Rakaat tak membaca Fatihah. Hak duduk luar tu lah. Hak tak mau belajar. Batal semayang kamu. Kena semayang semula. Kamu muafiq, bukan kamu masbuk. Kan tak dang membaca Fatihah kan? Tak sempat membaca Fatihah. Betul. Tapi kamu dapat masa. Kamu muafiq. Wajib menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung. Kamu rakaat tanpa membaca Fatihah. Batal semayang makmum muafiq. Ini. Boleh terang. Tapi nak cerita hari Jumaat tu bukan ujian hari Jumaat tu. Itu betul-betul imam terlupa. Tapi makmum satu masjid buat hukum sebagai makmum masbuk. Sebab apa? Sebab tidak sempat membaca Fatihah. Bukan tidak sempat membaca Fatihah. Sempat masa satu Fatihah muafiq. Tidak sempat masa satu Fatihah dipanggil masbuk. Jadi sekarang ni makmum yang muafiq. Dapat masa sangat-sangat, tapi dia terlupa untuk membaca Fatihah. Ataupun tu imam terlupa untuk membaca surah. Samalah. Jadi imam pun rakaat, makmum tadi terlupa untuk membaca Fatihah. Imam rakaat tanpa membaca surah, menyebabkan makmum belum sempat membaca Fatihah, tapi dapat masa satu Fatihah, makmum tu muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rakaat dah ni baru nak bismillah ni. Imam iktidal, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Mana 3 rukun panjang? Rukun panjang pertama rakaat, rukun panjang yang kedua sujud yang pertama, rukun panjang yang ketiga sujud yang kedua. Sujud yang kedua, rukun panjang yang ketiga. Persoalan sekarang, makmum ni sempat menyudahkan bacaan Fatihah sebelum daripada imam memasuki rukun panjang yang keempat. Mana rukun panjang keempat? Duduk bagi tasyahud akhir. Kalau rakaat yang terakhir lah. Ataupun rukun panjang keempat mana? Berdiri pada rakaat kedua ataupun berdiri pada rakaat yang keempat. Itu rukun panjang yang keempat. Tapi tu imam ni, kalaulah kata rakaat pertama dan rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat, tu imam duduk istirahat dulu. Tak apa lagi tu. Belum masuk lagi pada rukun panjang yang keempat, berdiri tak masuk lagi. Duduk istirahat tak apa. Tu imam rakaat kedua. Tu imam duduk tasyahud awal. Tak apa. Sebab itu bukan rukun panjang yang keempat. Itu baru sunat abad. Mana rukun panjang keempat? Berdiri ketika rakaat yang ketiga. Tu jauh sangat. Memang sempat menyudahkan bacaan Fatihah. Tapi biasanya begini. Kalau imam rakaat, makmum yang lupa membaca Fatihah tadi baru memulai bismillah membaca Fatihah. Biasa-biasa lambat-lambatnya duduk antara 2 sujud tu boleh selesai dah baca Fatihah. Tak ada boleh selesai dah. Ini hak biasalah ni. Tapi kalau macam mana kalau 3 rukun tak selesai juga, ini nak bicara. Hak ni nak selesai. Sebelum imam masuk pada rukun panjang yang keempat, diselesai membaca Fatihah. Imam sujud yang kedua, diselesai membaca Fatihah pun rakaat. Imam pun bangkit pada rakaat yang kedua. Contohnya, dia pun iktidal, dia pun sujud yang pertama, wajib dia mengerjakan aturan sembahyang dia lah, ikut tertib sembahyang dia. Duduk antara sujud. Tu imam ni sudah dah baca Fatihah rakaat kedua ni. Dia pun sujud yang kedua. Dia pun bangkit. Imam selesai dah baca Fatihah. Imam baca Qul huwallah rakaat kedua. Wal asri rakaat kedua. Inna a'tayna rakaat kedua. Makmum yang ketinggalan tadi kerana mengerjakan aturan sembahyang dia, dia pun tegak, imam baca Qul huwallah, imam baca wal asri, imam baca inna a'tayna, dia baru tegak. Sekejap imam rakaat. Dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Masbuklah dianya. Baca setakat sempat dibaca 1-2 ayat pun imam rakaat. Wajib rakaat serta-merta. Rakaat pertama dia muafiq. Tapi dia keuzuran kerana terlupa baca Fatihah. Rakaat kedua oleh kerana jauh ketinggalan dengan imam tadi, rakaat kedua dia tak dapat masa. Tapi kalau rakaat kedua imam dia baca surah panjang, boleh dapat masa. Jadi muafiq juga. Kita masalahnya dia tegak tu imam selesai membaca Fatihah, dia baru tegak, imam ambil surah pendek. Dia pun imam rakaat dia tak dapat masa, masbuk dia imam rakaat dia wajib rakaat. Jadi makna sempat menyudahkan bacaan Fatihah sebelum daripada imam masuk pada rukun panjang yang keempat. Mana rukun panjang keempat? Sama ada duduk bagi tasyahud akhir ataupun berdiri pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat.
Itu rukun panjang yang keempat. Tapi dia selesai membaca Fatihah sebelum daripada imam masuk pada rukun panjang yang keempat. Tapi imam kalau setakat duduk istirahat, tak apa lagi sebab belum lagi berdiri pada rukun panjang keempat. Imam duduk istirahat, dia selesai membaca Fatihah. Dia rakaat ah. Dia i'tidal. Pada ni. Imam rakaat yang kedua, lepas dia sujud yang kedua, imam tasyahud awal. Tak ada masalah tasyahud awal. Sebab tasyahud awal bukan rukun panjang yang keempat. Ia adalah sunat ab'ad, bukan rukun. Ni lagi-lagi panjang masalah untuk makmum menyudahkan bacaan Fatihah. Tetapi duduk tasyahud awal bukan rukun panjang yang keempat dalam kitab kita ni. Ini pandangan dhaif. Pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli, pandangan muktamad, pandangan Syekh Ibn Hajar, duduk bagi tasyahud awal sama dengan duduk bagi tasyahud akhir, dikira seperti rukun panjang yang keempat. Itu pandangan yang muktamad. Sini dak ni. Sini duduk bagi tasyahud awal, okey lagi, bukan rukun panjang yang keempat sebab ianya sunat ab'ad. Tapi ini pandangan dhaif. Pandangan muktamad, duduk bagi tasyahud awal dikira seperti rukun panjang yang keempat. Seperti je, bukan rukun panjang yang keempat sungguh sebab dia sunat ab'ad. Ada ni. Jadi orang kitab ni duduk bagi tasyahud awal tak apa lagi. Sebab itu bukan rukun panjang yang keempat. Sekarang ni hak makmum sempat menyudahkan Fatihah sebelum daripada imam masuk pada rukun panjang yang keempat. Sebaliknya, dan jika sempat lagi kita ni. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya berdiri imam yang membadai membaca Fatihah padanya, atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Situ. Dia gini. Sekarang ni ketika di rokok tu imam baru nak masuk pada rukun panjang yang keempat. Sebab kalaulah imam sudah nak masuk pada rukun panjang keempat, dia belum selesai lagi membaca Fatihah, dia akan bicara rukun di bawah. Sekarang ni dia selesai baca Fatihah, ngam-ngam dia nak rokok, imam sudah duduk, imam sudah berdiri pada rakaat yang kedua ataupun keempat, ataupun imam sudah duduk bagi membaca tasyahud akhir. Janji dia rokok dahulu sebelum daripada imam masuk pada rukun panjang keempat. Tapi ngam-ngam lah, dia selesai baca Fatihah, dia rokok, imam ngam-ngam tegak berdiri rakaat kedua. Ataupun dia selesai baca Fatihah, dia rokok, ngam-ngam dengan imam duduk bagi tasyahud akhir. Tak ada masalah tu. Pada ni. Dia hanya dekat-dekat panggil berselisih. Itu tak ada masalah. Kemudian, dan jika adalah makmum yang muafiq itu, yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihah, padahal imamnya masuk pada rukun yang keempat. Artinya, masuk pada rukun yang keempat, sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya membaca Fatihah, atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir, maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya. Tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya, kerana sudah luput rakaatnya. Maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya, maka ditinggalkan baca Fatihah itu, dan daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana rakaat sudah luput, dan dapat akan imam supaya jangan jadi batal sembahyang itu sebab tiada diuzurkan lagi. Dapat akan imam pada qiyam atau tasyahudnya, maka hendaklah kemudian daripada salam imamnya tambah serakaat lagi. Ini panjang ni. Nanti akan datang saya akan baca semula. Begini. Ini kita cerita kat luar lah. Masa kita 40 minit. Sekarang, kita ni belum selesai baca Fatihah. Imam sudah nak berdiri pada rakaat yang kedua, ataupun imam nak tasyahud akhir dah. Memang tak sempat, kita tak sempat. Maka wajib kita buat pilihan segera. Wajib buat pilihan segera. Wajib. Sama ada kita ikut imam, rakaat kita tidak ada, ataupun kita niat mufarakah. Faham tak? Sama ada kita
terus turut tu imam ataupun kita nak apa? Wajib buat pilihan serta-merta. Sekarang tu imam sudah nak tegak pada rakaat yang kedua. Kita masih lagi ada satu ayat. Maka kita kena segera buat pilihan sama ada kita ikut tu imam. Ikut tu imam macam mana? Sebab tu imam yang ikut kita. Kita dalam berdiri, tu imam bangkit berdiri. Siapa ikut siapa? Tu imam ikut dia dah sebab dia berdiri. Maka dia dengan kuasa hati, rakaat pertama dia tidak ada. Dia ikut tu imam berdiri, itulah rakaat pertama dia balik. Rakaat dia tidak dikira. Pada ni. Ataupun tu imam selesai dah sujud yang kedua, tu imam sudah nak duduk tasyahud akhir. Maka dia wajib kena segera turun pada tasyahud akhir. Rakaat dia tidak ada. Ataupun niat mufarakah. Maka berjalan. Dua pilihan di situ. Kalau tu imam sudah nak masuk kepada rukun panjang yang keempat. Saya nak pergi dah. Tapi kalau ngam-ngam, dia habis baca pada dia rokok, imam duduk tasyahud akhir. Ngam-ngam dia rokok, tu imam tegak rakaat yang kedua. Tak apa. Sekarang ni tak boleh dah, habis dah. Memang dia satu ayat, dua ayat dia baca pada tu lambat. Masalah gagap ke macam dia terlampau lambat. Jadi memang tak boleh dah. Sebab imam sudah nak pergi kepada berdiri. Rukun panjang keempat. Tu imam sudah nak pergi kepada duduk tasyahud akhir. Rukun panjang keempat. Dia masih lagi ada satu dua ayat Fatihah. Tak boleh dah. Maka dia wajib buat sama ada, dia wajib buat pilihan daripada dua. Yang pertama, tak ada rakaat dah, ikut tu imam. Yang kedua, niat mufarakah. Jadi, ikut tu imamnya macam mana? Sebab tu imam yang bangkit kepada berdiri. Dia sedang berdiri rakaat pertama. Tu imam daripada sujud yang kedua, tu imam pun bangkit kepada berdiri. Nampak di situ, tu imam yang mari ke dia. Kepada berdirilah. Sebab dia memang dalam berdiri. Maka dia wajib ikut tu imam dengan kuasa hati. Maknanya sekarang ni, rakaat pertama tidak ada. Ikut imam rakaat kedua, dia masih lagi rakaat yang pertama. Lepas tu imam beri salam, tambah satu rakaat. Fatihah yang dibaca belum sempat habis tadi, selesaikan per habis. Tak payah baca Fatihah dah. Itu Fatihah rakaat pertama dia. Kalau tu imam selepas selesai sujud yang kedua, tu imam nak duduk bagi tasyahud awal, tasyahud akhir. Ikut kitab ni tasyahud akhir. Jadi apabila tu imam sujud yang kedua nak bangkit pada duduk tu, kita memang tak boleh dah. Tak boleh sebab kita memang satu ayat dua ayat lagi dah. Maka kita wajib segera turun kepada tasyahud akhir. Ikut imam, rakaat kita tidak ada, tidak dikira. Kalaulah 3 rukun panjang yang diberi, yang dimaafkan ketinggalan, tak sempat juga nak menghabiskan bacaan Fatihah. Ada ni. Kok mana pun, kalau kata muafiq tadi, sampai ke nak selesai rukun panjang yang ketiga, belum sempat juga membaca Fatihah. Nak rakaat, tak boleh selagi tidak selesai membaca Fatihah. Walaupun habis suk dah, habis hak dah 3 rukun panjang, tak boleh rakaat juga tanpa menyudahkan Fatihah. Rakaat saja tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Jadi kalaulah imam sudah nak masuk pada rukun panjang yang keempat, makmum muafiq ni yang terlupa membaca Fatihah tadi ni, tak sempat juga nak menyudahkan baca Fatihah, dia kena pergi kepada imam, mengikut imam. Hak nyatanya kalau imam duduk tasyahud akhir, dia wajib kena segera duduk tasyahud akhir. Rakaat dia tidak ada. Kalau tu imam bangkit pada berdiri, dia pun kuasa hati, dia ikut tu imam. Berdiri, rakaat yang pertama dia belum lagi dapat. Gitu jelah. Boleh tak kalau kata satu ayat je. Imam sujud yang kedua dah tu. Last dah ni. Boleh tak nak rakaat? Rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah muafiq tadi, batal sembahyang. Tak boleh. Dia kena ikut imam, rakaat dia tidak ada, ataupun dia wajib niat mufarakah. Ikut imam ataupun wajib niat mufarakah. Ni saya cerita lebih dahululah. Waktu kena baca semula dalam kitab tu. Dalam kitab dia panjang sikit nak baca tu.
Jadi kita hanya bicara kod luar lah. Jadi maknanya, kalau sempat menyuduhkan bacaan Fatihah, sempat rokok, ngam-ngam dengan tu imam, duduk bagi tasyahud akhir, ngam-ngam dengan tu imam, bangkit pada berdiri, tak mengapa. Tak mengapa. Tetapi kalaulah tu imam sudah nak duduk tasyahud akhir, tu imam sudah nak masuk pada berdiri, masih lagi belum selesai membaca Fatihah satu ayat contohnya, maka wajib buat pilihan segera sama ada mengikut imam ataupun niat mufarakah. Mengikut imam dua cara. Kalau imam duduk tasyahud akhir, kita turun segera kepada duduk tasyahud akhir. Itu ikut imam sungguh. Itu panggil ikut imam sungguh. Tetapi kalau imam bangkit pada berdiri, dia memang dalam berdiri. Ikut imam macam mana? Ikut imam dengan kosak hati. Kalau tu imam pergi pada tasyahud akhir, rukun panjang keempat, dia ikut imam sungguh tu. Turun betul-betul. Rakaat dia tidak ada. Tapi kalau imam bangkit pada berdiri, ikut imam macam mana? Dia dalam berdiri. Imam yang mari kepada dia. Dia ikut imam kosak di hati. Maknanya, saya sudah ikut imam pada berdiri, imam rakaat kedua. Rakaat pertama belum lagi ada, tapi Fatihah dia tinggal satu ayat lagi, sudahikan Fatihah tu. Habis Fatihah, jadi untuk rakaat pertama dia tak payah baca Fatihah dah sebab selesai dah baca Fatihah. Ada ni. Kalaulah 3 rukun panjang pun tak cukup lagi. Tapi ghalib kebiasaannya, kalau imam rokok, kita baru memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sujud yang pertama, kita boleh selesai dah baca Fatihah. Imam sujud pertama, kita makmum boleh selesai dah baca Fatihah. Kalau imam sujud kedua, baru kita selesai baca Fatihah tu, kita kata hala kelambat lah Fatihah kita tu. Tapi tak ada masalah. 3 rukun panjang memang cukup-cukup sangat. Tapi kalau berlaku juga 3 rukun panjang, tak selesai juga bacaan Fatihah. Imam sudah nak berpindah pada tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Imam sudah nak masuk pada rukun berdiri, satu ayat lagi Fatihah belum dibaca. Tak lewat apa dah. Maka dia pun wajib buat pilihan segera. Ikut imam. Rakaat tidak ada. Tapi kalau niat mufarakah, selesaikan baca Fatihah, kemudian aturan sembahyang sendiri dah lah. Rakaat tidak ada kaitan dengan imam dah lah. Tak ada ni. Kalau niat mufarakah, tapi antara dua pilihan tu, yang afdalnya ikut imam. Rakaat tidak dikira. Itu lebih afdal. Sebab kita dapat berjemaah sampai ke imam memberi salam. Kalau kita niat mufarakah, kita hanya berjemaah separuh jalan saja. Separuh jalan laginya kita seorang diri, itu tidak afdal. Jadi dalam kitab tu saya akan baca semula lah. Hak berkaitan dengan kedudukan makmum muafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang, tiba-tiba 3 rukun panjang pun tak cukup lagi untuk makmum muafiq tadi ni menyelesaikan bacaan Fatihah sehingga imam sudah nak masuk pada rukun panjang yang keempat, sama ada duduk bagi tasyahud akhir ataupun berdiri pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.